Kata pinjaman asing ialah kata yang dipinjam daripada satu bahasa lalu diterapkan ke dalam satu bahasa yang lain dengan atau tanpa perubahan ejaan dan sebutan. Peminjaman bahasa merupakan satu proses meminjam kata-kata atau istilah daripada satu bahasa oleh bahasa yang lain untuk kepentingan tertentu kepada masyarakat yang meminjam bahasa tersebut. Antara kepentingan kata pinjaman asing ialah memperkaya perbendaharaan kata. Kata pinjaman asing memperluas kosakata bahasa Melayu, membolehkan penyampaian idea yang lebih kompleks dan spesifik. Contohnya, istilah teknikal seperti komputer, internet, dan data yang berasal daripada bahasa Inggeris. Kerana bahasa Melayu tidak mempunyai perkataan asli yang sesuai. Kepentingan yang kedua ialah memudahkan pemahaman dalam pelbagai bidang. Dalam bidang sains, teknologi dan juga perubatan, banyak istilah asing diterima pakai untuk memudahkan komunikasi. Contohnya, perkataan diagnosis, vaksin, dan juga oksigen yang semuanya berasal daripada bahasa Inggeris. Kepentingan yang ketiga ialah memperkukuh interaksi antara bangsa. Penggunaan kata pinjaman membolehkan masyarakat lebih mudah untuk berkomunikasi dalam konteks global, terutamanya dalam bidang perniagaan dan juga diplomasi. Contohnya, perkataan diplomasi, strategi, dan juga kontrak merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Inggeris. Kepentingan yang keempat ialah mencerminkan evolusi dan adaptasi bahasa. Bahasa sentiasa berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Contohnya, perkataan online yang mula digunakan dalam bahasa Melayu kerana kemajuan teknologi digital. Baiklah, sebelum itu kita perlu tahu asal-usul kata pinjaman asing ni. Seperti yang kita tahu, bahasa Melayu ni bersifat dinamik. Jadi secara tidak langsung, bahasa Melayu ni dia mudah menerima bahasa asing diserap masuk ke bahasa Melayu. Contohnya yang pertama adalah bahasa Sanskrit. Jadi bahasa Sanskrit ni dipercayai dibawa oleh pedagang India yang berdagang ke tanah Melayu. Selain itu, bahasa Arab dan bahasa Parsi ni dipercayai datang masa kedatangan Islam ke tanah Melayu yang dibawa oleh pedagang dan pendakwah dari Arab. Yang ketiga, bahasa Inggeris, bahasa Belanda dan bahasa Portugis ni dipercayai datang ke tanah Melayu disebabkan oleh penjajahan yang berlaku dahulu. Isu yang pertama ialah menjejaskan kemurnian dan keutuhan bahasa. Percampuran kod yang berleluasa boleh menyebabkan bahasa asli kehilangan identiti dan kemurniannya. Jika dibiarkan berleluasa, hal ini boleh melemahkan penggunaan kosakata asli dalam kalangan masyarakat, terutamanya generasi muda yang lebih cenderung kepada penggunaan bahasa campuran. Cabarannya ialah pengaruh globalisasi dan keperluan bahasa Inggeris. Dalam dunia globalisasi, penggunaan bahasa Inggeris semakin meluas dalam bidang teknologi, sains dan juga ekonomi. Cabarannya adalah bagaimana bagi memastikan rakyat menguasai bahasa antarabangsa tanpa menjejaskan identiti dan keutamaan bahasa kebangsaan. Cabaran seterusnya ialah cabaran dalam mendidik masyarakat untuk mengutamakan bahasa kebangsaan. Guru, media dan institusi kerajaan menghadapi cabaran besar untuk memastikan masyarakat mengutamakan bahasa rasmi dalam kehidupan harian mereka. Penggunaan kata pinjaman asing dalam bahasa Melayu adalah sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan. Namun, ia perlu dikawal dengan baik agar tidak mengancam keaslian dan kefahaman bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Salah satu penyelesaian yang boleh diambil adalah meningkatkan kesedaran dalam pendidikan. Guru dan pensyarah perlulah memainkan peranan penting dalam konteks ini. Guru dan pensyarah digalakkan menggunakan istilah bahasa Melayu yang tepat dalam pengajaran mereka. Seterusnya, penguatkuasaan dasar bahasa Melayu. Contohnya, institusi pendidikan termasuk universiti perlu mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dalam tugasan dan penyelidikan, kecuali jika subjek itu memerlukan bahasa lain. Selanjutnya, pihak berwajib juga perlu mengadakan kempen kesedaran bahasa. Kempen ini
diadakan untuk memupuk penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam kalangan pelajar dan masyarakat. Selain itu, media massa seperti televisyen dan media sosial harus memainkan peranan dalam mempromosikan bahasa Melayu. Akhir sekali, penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran juga harus ditingkatkan. Penggunaan kecerdasan buatan AI dan teknologi digital dalam menyokong penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan. Contohnya, pembangunan perisian pembetulan bahasa dalam istilah bahasa Melayu seperti yang tersedia ada dalam bahasa Inggeris, contohnya Grammarly. Penggunaan pembantu digital berasaskan AI adalah untuk membantu pelajar dan guru mengenal pasti kesalahan bahasa serta memberikan cadangan pembetulan.